korang semua, welcome back to my YouTube channel Bibi Karina. So today hari ni Bibi and my family, adik-beradik lah, tak ada, mak saya tak ada pun. Sibling alah. Kita orang akan pergi ke Terengganu. Korang selalu tanya kan, mana ayah Bibi, mana ayah Bibi. Okay, kali ni saya tunjuk ayah saya. So saya rasa hari ni vlog saya cuma saya akan tunjuk je lah perjalanan ini dia sampai sana. So kita tak nak cakap banyak. Ada dia kecoh ada. Ada dia kecoh lah. Kita tak nak cakap banyak. Jumpa kat sana. Kalau korang nak tahu, saya ni sebenarnya penggemar makan pedas tau. Saya tak makan apa-apa, saya dah makan makanan pedas. Nampak? So saya memang suka makan pedas. Orang yang selalu makan pedas mungkin dia akan ada perasaan macam saya, nak pun makan, tapi bila tengok tu rasa macam ya Allah, semenyidam sangat ni ya. Dia akan rasa macam tu. Laki memang ego kan. Ni saya katalah dekat dia, nak baring-baring lah dekat motor. Tak ngantuk. Ni apa ni? Apa tak tahu. Apa ni? Ni apa? Yes guys, so finally kita dah sampai dekat rumah ayah saya. Sebenarnya kan boleh nak dikatakan hampir lebih daripada 5 tahun saya tak datang sini. Yelah sebab saya duduk KL. So kita nak jumpa ayah. Kalau mesti nak tengok ayah saya, buruk lah tuduh saya. Kalau mesti nak tengok ayah saya kan, sabar. Okay, korang nak tengok kan ayah? Ada orang nak tengok ayah? Ramai tanya Bina, mana gambar ayah? Inilah ayah saya. Siapa? Tak adalah. Salah ibu. Kita salah ibu nak. Itu. Itulah ayah saya je. Yes. Malam pun dah menjelma. Tak nak buat apa kan? Saya rasa vlog saya hari ni merapu sangat-sangat. Mungkin vlog ni saya akan sambung ke day 2. Sebab sikit sangat. So maybe saya akan sambung perjalanan je lah. Tu je kot. Tak ada benda menarik hari ni. So jumpa esok. Hai korang semua, welcome back to my YouTube channel. Tak payah nak ulang dah sebab video ni campur je, sambung je. So dah di intro dah. So hari ni hari kedua kita orang hanya duduk 2 hari. Dan ini pun kita dah nak balik dah sebenarnya. Tapi kat sini kita orang datang sebenarnya nak jumpa ayah saja. Itu yang macam tak ada apa-apa aktiviti, bukan bercuti macam orang saya semua. So disebabkan saya tak nak vlog saya kosong hari ni, saya akan buat question answer sebanyak 50 soalan. Dalam perjalanan saya ni saya akan jawab lah satu persatu soalan dari awal semua. Sekarang ni kita nak pergi makan. Pukul 10 tepat kita nak pergi makan. Ya, jumpa di sana. Macam biasa lah, tutup, jumpa kat sana, tutup, jumpa kat sana. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back. Sekarang ni Bibi makan dulu dengan family Bibi, baru kita orang pergi. Tak tahu nak pergi mana. So disebabkan semalam saya tak dapat nak ambil gambar dekat, tak nampak kat pantai. So hari ni sebenarnya tak ada kena-mengena pun nak cakap pasal saya nak ambil gambar ni. Sekejap baru saya jawab saya punya question and answer. Okay, sebab sekarang ni saya tak sempat. Sebab tadi saya baru buat question and answer. Tak sempat nak pilih question apa yang korang bagi kat saya. Yes, ni ayah saya, ni adik-adik saya, anak buah. Ya, ada 10 orang. Saya makan kejap. Sekejap lagi saya akan jawab. So jangan risau.
Ataupun kalau tidak sempat, saya akan buat di rumah sajalah. Tapi korang stay tune je, saya akan buat juga. So korang stay tune je. Korang semua. So alhamdulillah saya dah sampai ke Kuala Lumpur. Saya dah sampai ke rumah saya. Yes, ini bilik saya. Sorry sangat sebab saya tak dapat nak buat kuis langsung ni time dalam perjalanan tadi sebab kita orang ada masalah. Tadi time kita orang nak balik, tayar kita orang pecah dekat highway Karak. So disebabkan itulah saya tak dapat nak habiskan ataupun buat kuis announcer saya dalam perjalanan tu. Lagipun diorang buka lagu, saya takut copyright kan. Tapi tak apa, saya akan buat kuis announcer saya sekarang lah. Saya akan jawab 50 soalan daripada korang. Let's go. Okay, yang pertama, apa cita-cita Kak Bibi? Okay, kalau saya cakap ni korang jangan gelak Cita-cita saya sebenar-benarnya lah daripada saya kecil. Saya nak jadi saya nak jadi seorang doktor. Mesti tak percaya kan saya nak jadi doktor sebab apa kan? Dulu, setiap kali kalau mak saya pergi kedai je, saya akan minta mak saya belikan mainan doktor. Lepas tu yang macam ada kat telinga tu, jadi mak saya barang saya cek, "Cik sakit apa? Cik sakit apa?" Tapi itulah, semenjak saya tengok diorang bedah orang, saya macam, saya tak takut darah tapi saya macam geli. Macam, tak adalah, saya macam okey je tapi macam tak. Saya macam takut. Lagi satu kan macam kalau jadi doktor ni memang payah sikit. So saya tukar bidang saya. Macam mana Kak Bibi beranikan diri untuk bercakap depan kamera and cover lagu? Please jawab. Sejujur-jujurnya saya ni tak adalah yang saya terlalu confident dengan diri saya. Saya kadang-kadang ada masa, ada time dia saya akan rasa macam, aku boleh buat ke tu? Saya terus jadi macam tak ada confident. Macam mana saya boleh berani? Okay, ada satu time ni saya dijemput ke birthday Mama Imbong. Saya macam artis dijemput untuk menyanyi lah. Sebelum saya sampai tu memang macam-macam dugaan saya kena. Apa benda sampai saya macam malah nak nyanyi. Saya dah sampai macam tu tau. Lalas saya kena nyanyi kan. Tiba saya macam, saya nyanyi seorang, lepas tu semua orang tengok. Boleh nak katakan, yelah kalau birthday Mama Imbong mesti lah semua artis kan. Time tu saya tak fikir apa. Saya fikir macam, aku bedal je. Aku dah penat dah. Aku rasa dah tak ada mood lah ni. Time tu terus, confidence saya terus ada. Itu je lah. Hadiah birthday paling special and rare dari siapa? Okay, kalau dari kawan, saya tak pernah dapat hadiah yang bernilai dia sangat tinggi. Selalu dapat wish and then dapat goodie bags. Saya last celebrate birthday tanda jam 4. So tahun ni alhamdulillah ada orang celebrate birthday saya. Saya terharu, saya gembira, saya happy sangat. So kalau hadiah dari kawan, ada yang paling mahal dan berharga bagi saya adalah daripada Ashraf Razami. Kalau daripada family, yes of course family saya. Diorang tak bagi apa-apa pun, saya rasa kalau diorang celebrate tu dah berharga dah. Kalau daripada kawan, Ashraf Razami lah. Okay, Bibi dari bila kenal Ashraf? Kalau start kenal pada tahun lepas, bulan 7. Tapi kalau saya yang kenal dia, maybe dah lama saya kenal dia sebab dia kan buat videos. Tapi tak adalah dia pun kenal saya je kenal dia. Dia macam, macam best lah video budak ni macam tu lah. So saya rasa saya lagi lama kenal dia dari dia kenal saya. Tapi kenal yang dah berjumpa time bulan 7 tahun lepas. Favorite game Kak Bibi apa? Favorite game saya sekarang ni, saya suka main Homescape and Among Us. Itu saja. Tapi dulu saya suka main PUBG. So itu saja favorite game saya sekarang. Dan kalau dekat PC, saya suka Fortnite. Korang nampak saya mencayu, tapi saya suka benda yang lasak, faham tak? Saya suka benda macam game tembak-tembak. Saya suka game racing. Itu saja. Ciri-ciri lelaki yang Bibi nak. Okay, saya nak lelaki yang soft. Saya nak lelaki yang faham saya. Saya nak lelaki yang boleh tolak ansur dengan saya, pandai ambil hati family saya, boleh bimbing saya, selalu tegur kesalahan saya. Itu saya lah. Banyak lagi sebenarnya. Tapi saya tak meminta pun sama benda tu. Cukup dia boleh faham saya, dia boleh jaga saya, dia boleh terima saya, baik buruk saya terima dia. Kalau saya suka heels. So kalau dulu ni saya suka duduk. Saya suka pakai kasut sport. Tapi yelah bila dah besar ni, orang bagi belajar lah macam-macam style. So saya suka duduk. Bibi start buat video dengan Ashraf bila? Okay, start saya buat video dengan dia. Kalau korang perasan video solat, itu first kali saya jumpa dia. Time tu saya bawa balik camp, saya rasa muka saya belang teruk time tu. Itulah first.
Dulu saya rasa, sombong gila mamat ni. Dululah. Bila dah jumpa tak adalah saya rasa macam tu. Bibi record video guna phone atau kamera? Okay, kalau korang nak tahu, yang sekarang ni saya guna phone sahaja. Tapi insyaAllah saya akan beli kamera. Dah ada boyfriend ke? Saya tak ada boyfriend. Okay, apa nak ngurat ke? Tak adalah. Okay, apa planning Kak Bibi yang belum tercapai? Planning saya untuk 2020 yang belum tercapai, saya nak keluarkan tudung brand sendiri. Macam tak kisahlah tudung ataupun produk lain, saya nak keluarkan brand saya sendiri. Saya nak keluarkan next single. Tapi insyaAllah next single tu akan datang. Soon lah. Itu je lah. Okay. Siapa first love Kak Bibi? Ya Allah, nak cakap pasal first love. First love saya, nama dia, okay, saya ingat Putra. Maybe tak ingat nama dia apa, tapi nama dia depan dia Putra. Sedangkan tadi tu pun Darjah. Saya start bercinta Darjah, gatal kau. Benda tu tak perlu diingat dah. Time kecil-kecil kan gatal. Macam mana boleh terfikir nak jadi YouTuber? Okay, sejujur dan sebenar-benarnya, saya tak pernah langsung Saya tak pernah langsung target yang saya boleh capai macam ni. So bila saya dapat, saya macam, ya Allah, saya terkejut sangat. Dan dari situlah baru saya target yang saya nak kejar. Saya nak jadi macam mana. Okay, apa perangai Ashraf yang Kak Bibi suka? Yang saya suka, Ashraf Zami ni, dia seorang yang suka menolong orang. Dia seorang yang funny. Dia suka bagi orang happy. Kadang-kadang kalau saya bad mood, saya boleh gelak pasal dia je. Lepas tu dia seorang yang suka menolong orang, suka memberi nasihat. Itulah Ashraf Zami, perangai yang saya suka dekat dia. Kak Bibi, bila nak unboxing silver play button? Lupa nak bagi tahu korang, sebenarnya saya dah dapat silver play button sudah. Ramai dah tanya, Kak Bibi tak dapat lagi ke? So, tak apa. Disebabkan korang nak tahu, saya tunjuk sabar. Okay, dah bersedia? 1, 2, 3. Tada! Ya, saya dah dapat dah dari YouTube. Kau nak tengok? Ya, saya tunjuk lah. 1, 2, 3. Tada! Ya, saya appreciate and saya nak berterima kasih kepada Ashraf Zami. Tanpa dia, saya rasa takkan dapat silver play button. Sebab apa? Saya tak tahu pun macam mana nak dapatkan benda ni. Dia yang tolong, bukan ajar, dia yang tolong dapatkan. I mean macam dia yang tolong settle lah kan. Macam mana untuk saya nak collab? Yes, thank you. Apa-apa pun, thank you so much kepada yang support saya. Tanpa korang, siapalah saya. Tanpa korang, saya takkan dapat benda ni. Okay, thank you. Benda yang boleh buat Bibi jadi moody. Okay, saya, kalau orang yang kenal saya bukan seorang yang always moody. Saya bukan orang yang cepat moody. Tapi saya akan moody sekiranya saya orang marah saya, orang tak faham saya. Itu sajalah. Saya rasa kalau orang akan jadi moody disebabkan selalu kena marah, itu benda biasa bagi saya. Bukan bagi saya, tapi benda biasa saya rasa untuk semua orang kan. Itulah saya. Kak Bibi pernah rasa down and rasa nak give up tak? Yes! Sama je lah dengan kan. Saya pernah rasa give up, saya pernah rasa down. Tapi saya anggap semua benda tu adalah pembakar hidup saya. So saya tak anggap benda tu sebagai yang boleh membuatkan saya lebih down. Saya ambil benda tu membuatkan saya rasa macam terbakar dan terus melonjak naik ke atas. So bila saya rasa down, saya rasa give up, saya akan cakap kat diri saya, kau tak boleh macam ni, kau tak boleh nak bersedih, kau tak boleh nak jadi lemah. So kau kena buktikan dekat semua orang yang kau boleh dan kau bukan macam tu. Okay, mention nama kawan baik Kak Bibi. Sejujur-jujurnya saya tak ramai lah sangat kawan. Saya tak ramai kawan. So bagi saya setakat ni saya hanya ada 2 kawan baik. Satu lagi perempuan. Yang perempuan nama dia Intan Hazrina. Kawan baik saya sejak saya kecil lagi. Dia lah tengok time saya kau hidup. Lepas tu dia lah ada time saya ingus terkeluar. Dia lah ada lah. Yang kedua pula, kawan baik saya adalah Ashraf Zami. Sebab dia selalu ada dengan saya. Saya tak pernah ada kawan baik lelaki. Kawan baik lelaki yang first kali saya ada. Kebanyakannya saya memang dulu kawan baik saya semua perempuan. Saya berkawan dengan lelaki tapi tak pernah ada kawan baik lelaki. So dia lah orang yang first jadi kawan baik lelaki saya. Okay, macam mana nak main gitar sambil nyanyi? Boleh bagi tips tak Kak Bibi?
Bagi saya sebenarnya kan, main gitar sambil menyanyi ni kan, dia susah sikit tau. Kalau main gitar, saya lagi macam suka suruh orang main. Tapi jadi macam tak best lah kan. So bagi saya, tips dia tak adalah susah mana. Awak kena selalu praktis je. Benda ni awak kena selalu praktis je sebenarnya. Tak susah pun kan. Cuma dia rajin dan malas saja. Bila last Bibi nangis? Okay, mungkin dalam minggu lepas atau 2 minggu lepas. Sejujurnya kalau korang nak tahu lah apa sebab saya nangis, saya kadang-kadang saya nangis pun saya tak tahu berpuncanya dari apa. Kalau orang tanya saya, kenapa nangis? Saya jadi macam tak boleh nak cakap. Dia macam tak boleh nak cakap tu. Salah satunya macam dia still dalam keadaan yang sebab, tapi dalam masa sama tak tahu kita nangis sebab apa. Congrats 1.4 million followers. Thank you so much. Thank you. Bibi pun tak sangka Bibi akan dapat capai ke tahap ni. Alhamdulillah. Syukur. Tanpa korang, siapalah saya. Tanpa awak semua yang selalu support saya, siapalah saya. So, terima kasih kepada yang support saya. Dan saya minta maaf kalau saya ada kasar-kasar terteguriskan hati peminat saya dan sebagainya. Minta maaf. Awak pun thank you so much. Ayah Kak Bibi duduk dekat Terengganu ke? Yes. Ramai yang tanya, mana ayah saya? Kan ramai yang tanya saya sebab tak pernah nampak saya ambil gambar ayah saya. Ya, ayah saya duduk dekat Terengganu. Okay. Kalau YouTube Bibi dah cecah 1 million subscribers, Bibi nak teruskan atau akan buat YouTube atau nak berhenti? Of course lah saya akan terus buat. Kita dah dapat 1 million, kita target pula ke 2 million. So supaya kita tak rasa yang kita ni senang, selesa je duduk dalam keadaan yang sekarang, dalam tempat kita yang sekarang. Okay, Bibi suka travelling sama siapa? Saya suka travelling sama kawan-kawan yang saya rapat dan sama family saya. Kalau kawan-kawan saya yang korang selalu tengok tu lah, prefer pakai eyeliner or tak pakai. Saya prefer pakai lah. Kalau korang nak tahu saya pandai pakai eyeliner ni bulan time raya. Yes, time raya. Walaupun korang nampak sebelum-sebelum ni saya pernah pakai, tapi itu mak saya pakai kan. Tu saya kata saya tak pandai makeup. Saya baru pandai time raya. Itu pun comot sebelah, sengit sebelah, panjang macam tu lah. Tapi kalau bagi saya prefer pakai lah. Sebab eyeliner ni dia tak adalah macam overkan makeup korang kan. Tapi dia macam bagi muka korang tak kosong. Bagi saya lah. Sepanjang kenal Ashraf, dia jenis yang macam mana? Okay, sepanjang saya kenal Ashraf, dia ni jenis yang garang, ikut time, tegas. Dia jenis yang seorang yang berdisiplin. Tapi biasalah kalau tak berdisiplin tu ada sometimes lah. Tapi dia seorang yang berdisiplin. Kalau dia kata dia nak buat benda tu, dia akan buat. Tak kisahlah orang kata, "Weh, tak payah tu, tak payah." Tapi kalau dia dah kata, "Aku nak buat benda ni hari ni," dia akan buat. Macam contohnya kerja. Kalau Ashraf ni dia jenis ada list to do setiap hari. So dia list to do dia tu setiap masa ada benda yang dia kena buat. Dia takkan macam duduk rehat. Dia just duduk rehat sekejap-sekejap and dia pergi buat. Walaupun orang-orang lain tak buat pun. Macam tu lah Ashraf. Lepas tu dia ni seorang yang funny. Ashraf ni seorang yang funny. Lepas tu dia ni seorang yang tak suka kena marah. Itu je lah saya ingat pasal dia. Nak tanya, Bibi ada tak pernah skip day pakai Mylara dan ada kesan tak contoh muka jadi macam dulu balik ke? Okay, sejujurnya lah kan, saya bukan nak belagak. Tapi sejujurnya saya dulu skin saya pun macam ni sebenarnya. Cuma dulu saya gelap sedikit. So bagi saya Mylara ni bagus, dia macam smoothkan skin kita dan dia cerahkan kulit saya. Saya memang tak pernah ada muka yang rosak lah dulu. Skin saya still macam ni. Cuma skin saya dulu macam agak kusam dan gelap sedikit. Alhamdulillah bila saya pakai Mylara, kulit saya tak kusam dah. And then, Alhamdulillah dah. Macam kata boleh mencerahkan kulit saya. Apa hubungan sebenar-benar Bibi dengan Acap? Please tell me true. Saya dengan Ashraf adalah seorang kawan. Kawan dekat luar, kawan dalam kerja. Korang je nampak, yelah sweet tak semestinya sweet dengan boyfriend je kan. Mungkin Ashraf dia ada partner dia sekarang, tapi saya tak tahu. Dan mungkin saya pun ada partner saya sekarang. Korang tak tahu? Dia tak tahu? Tak adalah, saya single saja. Dan kalau orang nak tanya saya, kalau Bibi dijodohkan dengan Ashraf? Okay, kalau betul dia jodoh saya, korang doa-doakan. Dan semoga dia memudahkan. Kalau dia bukan jodoh saya, tak apa. Saya still doakan dia jodoh dengan orang yang lebih baik. Bila Bibi start pandai main gitar? Saya start pandai main gitar time 2018. Tapi
time tu saya tak pandai sangat. Saya fasih main gitar time 2019, tahun lepas. Kalau korang nak tahu first lagu saya main gitar lagu apa? Lagu Omat Ganja. Jangan gelak. Disebabkan lagu tu senang. Kod dia basic sangat-sangat. Orang yang tak pandai pun boleh jadi pandai. So daripada lagu tu lah saya slow-slow guna kod yang ada kat lagu tu, saya main dekat lagu lain. Start buat video tahun berapa? Buat video, kalau buat video YouTube 2018 juga. Time tu cover lagu lah. Saya post kat IG and then post kat YouTube. Tapi kalau buat video bercakap-cakap macam ni, maybe tahun lepas. Benda apa yang Bibi paling suka buat? Tak kisahlah apa pun, tapi paling suka. Ini rahsia saya, tapi saya bagi tahu je lah kat korang. Korang yang bagi tahu orang lain tau. Kalau korang belum tengok video ni, so dia tengok dulu. Saya punya perangai yang saya tak kisah pun nak cakap apa, saya suka buat adalah gigit kuku. Saya suka gigit kuku tak, kalau korang nak tahu? Ada yang sama tak? Tapi selalu orang kata tak elok lah, kuman. Tapi dulu saya memang kerap gigit kuku. Kuku je, kuku apa pun tak tahu. Buruk tu kuku perempuan. Kuku laki lagi cantik, secure saja. Macam mana Kak Bibi confirm dengan Ashraf? Just asking. I have 3 crush, tapi 3-3 tu dah confirm. Saya tak nak jawab yang macam mana Kak Bibi confess kat Ashraf, sebab saya tak pernah confess kat dia. Tapi saya ambil question answer ni sebab saya rasa macam unik gila dia punya question answer. Dia ada 3 crush. And dia 3-3 crush tu dia dah confess. Kau ambil kau. Awak cuba ajar saya macam mana awak confess. Saya nak tahu juga. Saya nak tip juga. Sebab tu lah saya tak tahu nak confess kat orang macam ni. Bibi start guna phone dari umur berapa? Saya start guna phone dari saya darjah 3. Nampak? Awal kan? Nak saya list tak phone saya apa? Daripada darjah 3 sampai sekarang. First saya pakai phone Bibi. Second saya pakai phone Nokia. Nokia tak silap saya, Nokia tu colour pink. Tapi tu share lah dengan family, dengan kakak saya. Tentu phone untuk rumah lah. Yang ketiga saya pakai phone Samsung. Yang keempat saya pakai phone Lenovo. Yang kelima saya pakai phone Samsung balik, Samsung V. Yang keenam saya pakai phone Lego. Ambil kau Lego. Time tu saya memang tak kerti nak menyabau, nak beli phone cepat-cepat. Tak kisahlah phone tu brand apa, Lego kau. Saya pakai phone saya terus pakai phone iPhone 4S. iPhone 4S. Saya pakai iPhone 5. Pakai 5S. Saya pakai 5S lagi. Disebabkan 5S saya tu kena curi, saya beli lagi. Lepas tu saya pakai phone 6. Saya pakai phone 6. Saya beli lagi 6 sebab 6 saya rosak. Lepas tu saya pakai iPhone 7 Plus. Pakai lagi iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus sampailah pakai ke phone X. iPhone X. Lepas iPhone X baru saya pakai iPhone 11 Pro Max. Phone yang saya record sekarang. Kalau korang nak tahu start bila saya beli phone guna duit sendiri. Okay, first saya pakai BB, Nokia, Samsung, Lego. Lego pula, Lenovo. Okay, style Lenovo tu ni 4-4 dia orang bagi. Tapi style Lenovo saya pakai apa? Samsung kan. Samsung ni orang bagi juga. Style Samsung ni, semua phone yang saya list tadi, iPhone lah benda, saya guna duit saya sendiri. Saya dulu kan kalau saya nak dapat benda tu, saya akan target. Pernah kena reject tak time sekolah rendah? Saya rasa saya tak pernah kena reject. Tapi saya pernah reject orang. Jahat kan? Yelah, sekolah rendah. Pernah tak insecure? Saya pernah rasa insecure tu. Tapi macam saya jenis, kalau saya insecure dengan orang tu, saya tak buatkan insecure saya tu jadi dengki dengan seseorang tu. Tapi saya buat macam saya bakar semangat saya akan target yang saya akan lebih daripada dia. Tapi lebih tu macam saya boleh target apa yang saya nak, sampai apa yang saya insecure dulu tu saya dapat. Saya jenis saya macam tu. Nak tengok video Bibi masa mula-mula cover. Korang ni tak rasa berdosa nak tengok muka saya dulu. Nak tengok betul nak tengok Tengoklah. Tada.
buruk kan? Tahu, jangan tanya pasal tudung. Time ni saya tak terfikir pun saya nak buat cover. Buat cover bodoh-bodoh, and then saya post lah dekat IG saya kan. Bukan IG saya, tentu IG saya ada dalam 80 lebih ke 100 follower saya. Tak sampai 100 saya rasa. And then kalau korang nak tahu, disebabkan video ni lah saya dapat sekarang ni lah. Disebabkan video ni saya terus buat cover. Go buat cover. Dan tu saya tak pernah terfikir langsung. Tapi bila saya post, sedangkan follower saya ni bawah 100. Tapi saya tengok-tengok kan, view pergi ke 5,000 dalam satu hari. Oh, time tu saya rasa macam semangat saya membara gila. Sebab itulah saya go buat cover sampailah sekarang. Jangan gelak lah muka saya, tahu buruk. Kalau BB makeup pakai apa? Okay, saya tunjuk lah kat korang. Okay, ni barang-barang saya yang saya makeup. Saya tak tipu. Inilah barang-barang saya. Okay, ni rutin harian saya. First, saya akan pakai toner from Mylara Skincare. Lepas tu barulah saya pakai serum. Okay, lepas tu barulah saya pakai ni. And then saya pakai apa panggil ni? Sunblock. Biarkan. Lepas dah pakai sunblock, saya akan pakai Cana. Saya tak tahu saya nak cakap macam mana. Lepas tu saya akan pakai ni. Ni untuk bawah mata saja. Ini bukan foundation untuk muka. Saya akan pakai concealer sebab saya ni ada dark circle yang bagi saya macam teruknya. Dark circle aku buruknya rupa. So saya pakai ni. Kadang-kadang saya tak pakai pun. Barulah saya pakai eyeliner. Inilah eyeliner. Kalau korang nak tahu saya pakai brand apa, inilah eyeliner saya. Lepas tu barulah saya pakai mascara. Nampak mascara. And then blusher. Saya pakai blusher. Tapi blusher ni bukan yang ni. Yang ni saya baru beli. Ada lagi satu. Lepas tu barulah saya pakai lipstick. Itu saja saya punya rutin harian saya. Tak banyak pun. Dan saya kalau makeup, saya makeup paling cepat gila. Kak Bibi pakai foundation, water makeup pakai foundation produk apa? Sejujur-jujurnya dan seikhlas hati saya. Dan saya tak tipu korang. Saya tak pandai pakai foundation. Dan saya tak tahu nak pakai foundation macam mana. Nak orang pakai blank dia macam mana. So saya tak pakai foundation. Tak pakai tu sebab kulit saya agak sensitif sikit. So kalau saya pakai je, mesti akan naik Mr. J kat atas muka saya. Okay, totally Bibi ada berapa adik-beradik? Kalau totally, okay, saya totally adik-beradik saya ada 10 orang. Tapi berlainan mak. Ya. Kenapa akak pilih industri ni? Disebabkan kalau menyanyi, saya ikut jejak mak saya. Dan kalau berlakon ke, buat iklan ke atau sebagainya, saya ikut jejak bapak saya. Sebenarnya bapak saya pelakon. Mesti korang tak tahu kan? Kalau korang nak tengok bapak saya berlakon, okay, saya bagilah satu cerita yang bapak saya berlakon. Korang boleh cari dekat YouTube. Nama dia Pulau Asmara. Dalam tu, nama ayah saya Ebi Aziz tau. Ayah saya pakai baju warna merah. Itu my dad. Bibi pandai bawa kereta ke? Saya pandai bawa kereta. Tapi tak adalah macam expert boleh bawa ular laju. Saya pandai lah. Janji saya pandai. Okay, tahan tak makan ramen? Awak ni salah orang awak tanya ni. Awak tahu tak saya ni penggemar ramen, penggemar makan pedas. Kalau saya tengok ramen, saya tengok je Maggi pedas, saya macam saya dah terliur dah. So, saya penggemar makanan pedas. Kak Bibi pernah jatuh basikal tak? Ya Allah, kenapa lah awak tanya macam ni? Saya memang pernah. Okay, saya bagilah satu cerita Dulu saya pernah main basikal dekat Titi Wangsa. Kan boleh sewa basikal kat situ. Ada satu jabatan dia macam ni tau. Macam tu, jabatan dia memang betul-betul macam ni. Saya bawa lah basikal tanpa menggunakan brake. Depan tu ada semak. Saya naik, patutnya pergi kiri ke kanan. Saya naik, saya seorang je terus. Ambil kau, masuk hutan. Disebabkan itulah saya takut naik basikal ke, nak belajar naik motor ke. Tapi tak adalah takut tapi tak boleh bawa. Okay, artis yang menjadi inspirasi Bibi dalam kerjaya siapa? Saya ambil inspirasi untuk kerjaya saya adalah salah satunya Nelofa and Mira Filza. Bagi saya suka dengan cara mereka. Dan saya inspirasikan diorang tu untuk kerjaya saya yang akan datang. Ada workout ke time quarantine ni? Ada. Saya selalunya workout, saya suka buat plank yang kena 60 saat tu. And then saya suka sit up. Alah, benda-benda basic je. Saya suka buat benda-benda basic. Time quarantine lah. Bibi seorang yang pelupa ke? Yes, saya seorang yang pelupa. Dan saya seorang yang benda tu penting sangat je saya macam okay, saya boleh ingat. Tapi kalau benda tu macam
Tak adalah, benda kadang-kadang benda penting pun saya cepat lupa juga. Saya tak tahu apa masalah saya. Maybe dulu saya suka minum air yang bersemut. Jujur, baca nyanyi sedap tak? Jujur, ikhlas di hati, saya tak jaga pun perasaan dia. Kalau saya tak sedap, saya akan kata tak sedap. Okay, bagi saya, Ashram ni, dia boleh menyanyi. Faham tak boleh nyanyi? Menyanyi maksudnya sedap lah. Dia boleh nyanyi, dia pandai cari tone suara orang tu. Kadang-kadang orang yang tak pandai nyanyi ni, dia tak pandai tau. Dia tak pandai nak dapatkan tone lagu tu. So kalau dia nyanyi, dia bunyi lain. Tapi Ashram ni bagi saya, dia nyanyi sedap. Macam sekarang ni saya suka dengar dia nyanyi lagu Hakim lah. Lagu sebab dia favourite kan lagu tu. Saya suka dengar dia nyanyi lagu Mewangi, lagu Rampas. Apa rutin harian akak? Saya ada list to do saya. So setiap pukul 8 sampai pukul 12 saya akan buat kerja. Adalah saya akan list. Itu pun saya belajar daripada Ashrul Zambi juga ya kawan-kawan. So saya kata dia banyak sangat. Dia suka bantu orang, dia suka nasihatkan orang. So sampai saya pun ikut juga jejak dia, ikut yang kebaikan. Dalam harian tu saya tak adalah, lepas ni aku nak buat apa So saya tak tahulah macam mana saya nak rutinkan harian saya. Yang pasti daripada pukul 8 ataupun pukul 10 saya pergi kerja, buat kerja. Pukul 12 saya balik. Apakah maksud nama Bibi Karina? Sebenarnya kan pasal nama Bibi Karina ni dia ada sebalik takbir tau tak. Nama saya Nur Khairina. Nur Khairina tu maksud dia yang mulia ke yang baik? Tak silap saya lah, saya tak ingat. And then saya tak tahu macam mana ayah saya tengah fikir apa ataupun tengok cerita ke. Saya suruh mak saya letak nama Bibi. Jadilah Bibi Nur Khairina. Lah, dah cukup dah 50. 40 saya rasa. Okay, itu sajalah vlog saya pada hari ni. Dan itu sajalah question and answer 50 question and answer dari korang. Dan saya dah jawab. InsyaAllah saya akan buat next question and answer kat korang pula. Okay, so thank you so much kepada yang watching this video. And then thank you so much kepada yang tak skip. Semua benda ni dia tak skip. Thank you so much kepada yang always support saya. Alhamdulillah hari ni saya mencapai 1.4 million dekat Instagram. Alhamdulillah, syukur. Saya tak sangka sangat. Thank you for support saya. And jangan tanya saya, kalau korang tengok daripada vlog first tadi, yes, itu my dad. Okay, itu sajalah video saya pada hari ni. So jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan bell, jangan lupa turn on notification. Dan jangan lupa komen konten apa yang korang nak saya buat pula selepas ini dan dengan siapa. So thank you so much kepada yang setiap tengok. Thank you. So yeah, jumpa next time. Bye.